Nah, kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad, imamil muttaqin wa qaidul mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa darjat. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, saudari yang live pada pagi ini bersama dengan saya dalam program Tazkirah Subuh Ahad. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Taala kita dapat sekali lagi bersama pada pagi ini insya-Allah untuk sesi pengajian ilmu. Dan tajuk yang kita akan bincang pada pagi ini ialah delegasi malaikat maut sebelum kematian terjadi. Ma jaa fi rasulin malakul maut ba'da qabla al-wafat. Datangnya delegasi malaikat maut sebelum kematian terjadi. Diriwayatkan dalam sebuah akhbar bahawa salah seorang daripada Nabi telah berkata kepada malaikat maut alaihissalam. Apa kata Nabi sebut? Dia kata, tidakkah kamu mempunyai seorang petanda ataupun delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu supaya manusia bersiap-siap untuk menyambut kedatanganmu. Jadi Nabi tadi tanyalah pada malaikat maut, wahai malaikat maut, kau ada tak hantar orang kata utusan-utusan sebelum daripada kedatangan kamu? Kerana kau biasanya akan datang secara mendadak lah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang ajal salah seorang pada kamu, maka tidak akan cepat saat dan tidak akan lambat saat. Jadi dan biasanya engkau datang adalah secara tiba-tiba. Jadi Nabi tadi tanyalah kepada malaikat maut, wahai kamu, ada tak engkau memberi sesuatu petanda kepada manusia supaya manusia dapat bersiap sebelum daripada kedatangan kamu? Maka malaikat maut menjawab, benar ada. Ada, demi Allah. Aku bahkan mempunyai banyak petanda-petanda ataupun utusan-utusan, delegasi-delegasi yang aku hantar kepada manusia. Antaranya ialah seperti manusia itu kadang-kadang terkena demam, kena sakit, kan? Kemudian dengan bermacam-macam gangguan pada tubuh badan dia. Kemudian beberapa hal yang menyedihkan pada diri dia. Seterusnya kekulangan alat-alat pendengaran. Pendengaran pun kurang dengar lagi. Kemudian bila cakap pun tak berapa jelas. Kemudian penglihatan pun kabur dan sebagainya. Ini merupakan salah satu daripada delegasi ataupun utusan-utusan awal yang dihantar oleh malaikat maut kepada manusia. Jika orang yang ditimpa hal tersebut tidak mahu juga sadar, kalau dia tak mahu sedar juga, kemudian dia tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tatkala aku datang dan mencabut nyawanya, aku akan berkata kepada manusia tadi, bukankah aku dahulu telah mengirimkan kepada kamu petanda-petanda, utusan-utusan, delegasi dan sebagainya.
peringatan demi peringatan aku dah hantar pada kamu. Aku adalah utusan yang terakhir sekali. Aku ni adalah yang terakhir. Sebelum ni aku dah hantar dah mesej atau mesej tertentulah kepada kamu supaya kamu bersiap. Dan aku adalah peringatan terakhir. Tidak ada lagi peringatan selepas daripada aku. Lepas aku ni tak ada peringatan. Mana aku ni last lah mesej. Dan aku akan datang. Bila aku datang, aku terus tarik nyawa manusia ataupun makhluk tersebut. Seterusnya tuan-tuan, tidak ada suatu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, malaikat-malaikat maut akan memanggil ataupun menyeru kepada manusia, hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun. Inilah saatnya kamu mencari bekalan selagi kalian masih berakal. Anggota-anggota tubuh kalian pada masa itu masih lagi kuat. Masa tubuh badan masih kuat, bersemangat dan sebagainya. Sepatutnya masa itulah kamu mencari bekalan. Kemudian malaikat maut juga akan menyeru, wahai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya untuk memetik hasil tanaman. Dah sampai masanya nak bersiap tanaman dan juga mengetam tanaman. Apabila seorang telah berumur 50 tahun. Kemudian malaikat maut juga akan berkata, hai orang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala dan telah melalaikan jawapan di atas firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia pada masa itu kalau umur dah 60 tahun, maknanya masih lagi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi tidak menampilkan diri ke masjid, ke surau, pengajian ilmu dan sebagainya. Maka maknanya orang itu telah belalai daripada nak menyediakan jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyebut dalam Quran dalam surah Al-Fatih ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Dan bukankah telah datang kepadamu memberi peringatan yang memberi peringatan. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Dan bukankah telah datang kepadamu memberi peringatan kepada kamu. Demikianlah disebut oleh Abu Farash Ibn Jauzi dalam kitabnya Rawdah Al-Mushtaq At-Tariq ila Al-Mani Al-Hallaq. Seterusnya, baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda satu potong hadis, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghu 60 sanah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kesempatan meminta maaf, keampunan kepada seseorang yang dia tangguhkan ajalnya sehingga mencapai umur 60 tahun. Sehingga dia mencapai umur 60. Jadi Allah SWT telah banyak memberi kelonggaran pada dia. Allah Ta'ala telah banyak memberikan kemaafan pada dia selama inilah sampailah umurnya 60 tahun. Kalau umur dah 60 tahun dah tuan-tuan masih lagi banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semacam mana Allah Ta'ala nak berikan maafan lagi? Macam mana Allah Ta'ala nak berikan kemungkinan mustahil Allah Ta'ala nak berikan maafan lagi kepada orang-orang yang telah berumur 60 tahun. Baik. Kemudian kata-kata az-zara fil amri. Az-zara a'zarallahu ila mri'in. Maksudnya sangat banyak memberi kesempatan meminta maaf. Atau maksudnya sangat banyak Allah Ta'ala memberi kemaafan kepada manusia untuk meminta maaf, keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini memberi kesempatan minta maaf seluas-luasnya kepada hamba-Nya. Pemberian kesempatan terbesar kepada Bani Adam adalah antaranya ialah diutuskan para Nabi dan para Rasul. Ini antara salah satu daripada bentuk kemaafan. Kemaafan yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, itulah diutuskan para Nabi dan juga para Rasul. Dengan begitu, sempurnalah alasan untuk menghukum atas kesalahan
dan juga kelengahan mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasulah. Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasulah. Tiada kami akan mengazab mereka itu sehingga kami utuskan para nabi dan para rasul. Bila dah diutuskan para nabi dan para rasul, maka tiada lagi kemaafan di situ. Maka maknanya Nabi dah berikan peringatan, Nabi dah berikan nasihat pada manusia, tapi manusia tidak mahu juga mengikut nasihat, maka tibalah masanya Allah Ta'ala mengazab kepada sesiapa yang tidak mahu menerima peringatan daripada para Nabi dan para Rasul. Dan juga Allah SWT menyebut dalam Quran tadi, dalam surah Al-Fatih tadi, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'ahumun nazir. Dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan. Masya-Allah. Baik, kemudian ada juga menyebutkan bahawa pemberi peringatan itulah Quran. Pemberi peringatan itu Quran ni termasuk dalam pemberi peringatan kepada manusia. Dan ada pula menyatakan bahawa Rasul diutus mereka itulah pemberi peringatan. Ada juga pendapat menyatakan bahawa seperti pendapat Ibn Abbas, pendapat daripada Ikrimah, pendapat daripada Sufyan As-Sauri, pendapat daripada Al-Husain Al-Fadal, Al-Farra, At-Tabari. Mereka menyatakan bahawa pemberi peringatan ialah uban. Pemberi peringatan ialah uban. Ubannya ada kat kepala kita yang putih ni, kan? Janggut putih, mizar putih dan sebagainya. Itu merupakan peringatan juga tentang kematian ataupun ajal akan datang. Kerana uban datang kepada seorang yang usianya telah tua ataupun menjangkau tua, sebagai tanda meninggalnya ataupun tanda dia telah meninggalkan usia mudanya, yang mana pada usia muda lah biasanya manusia akan bersonok-sonok, bermain, kan, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya, sebagaimana kata penyair. Baik. Seterusnya tuan-tuan, ada sebuah riwayat menyatakan bahawa ketika malaikat maut menemui Nabi Daud AS, maka Nabi Daud bertanya kepada malaikat maut, man anta, siapa engkau? Kau ni siapa? Masa itu malaikat Nabi Daud tidak kenal itu malaikat maut. Malaikat maut menghadirkan diri di hadapan Nabi Daud AS. Maka Nabi Daud pun kata, siapa engkau ni? Maka malaikat maut menjawab, dia kata, aku adalah makhluk yang tidak pernah takut kepada para raja. Aku adalah makhluk yang tidak boleh dihalangi oleh tembok-tembok yang kuat dan kukuh. Dan aku adalah makhluk yang tidak menerima rasuah ataupun suapan. Itu jawapan pada makan. Aku adalah makhluk yang tidak takut kepada mana-mana raja yang hebat dalam dunia ini, dan aku juga tak takut kepada tembok-tembok yang kuat dan kukuh, kan, di mana saja manusia atau makhluk tadi, aku akan datang untuk mencabut nyawa mereka. Dan aku juga tidak takut kepada sesiapa yang cuba memberikan suapan ataupun rasuah pada diriku. Kalau begitu, mereka Nabi Daud kata, kalau begitu kau ni adalah malaikat maut. Maka dia kata, benar, aku dah malaikat maut. Kenapa kamu datang padaku sedangkan aku belum bersiap? Dia kata, walam asta'idu, aku tak siap lagi. Limaza, kenapa kau datang kepada aku? Maka Nabi kata, kemudian Nabi Daud berkata, kenapa kau datang pada aku sedang aku bersiap? Maka malaikat menjawab, wahai Daud, mana si Fulan bin si Fulan yang menjadi kerabat kepada kamu, saudara kepada kamu? Mereka semua telah meninggal dunia, kata Nabi Daud AS. Tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada mereka sehingga kamu bersiap-siap? Tidakkah kamu mengambil pengajian daripada mereka supaya mereka itu semua bersiap-siap, supaya kau bersiap-siap? Itulah antara tanda-tanda bahawa aku nak datang pada kau. Dulu kawan kau ramai, kiri kanan, depan, belakang. Sekarang ni kawan kau mana pergi? Semuanya dah pergi meninggal dunia. Mereka pergi meninggal dunia, itu merupakan salah satu tanda bahawa engkau juga akan mengiringi mereka untuk pergi bersama, masuk ke alam barzakh ataupun ke alam baqa.
Masya Allah tuan-tuan. Baik. Kemudian menurut satu pendapat menyatakan bahawa An-Nazir, dalam ayat tadi kan disebut dalam surah Al-Fatih An-Nazir. An-Nazir, pemberi peringatan, juga bermaksud demam. Kerana demam ini adalah salah satu daripada pemberi peringatan kepada kematian, perintis kepada kematian. Sedangkan menurut Azhari, maksud hadis ini ialah bahawa demam itu merupakan salah satu daripada delegasi kematian ataupun mesej-mesej nak nyatakan kepada kematian. Jadi seakan-akan demam itu memberitahu dan memberi peringatan akan datangnya sesuatu kematian kepada seorang tadi. Demam merupakan salah satu tanda lah. Maksud demam ni demam yang berat lah. Macam tu. Kerana ada demam yang ringan, ada demam berat dan sebagainya. Ataupun demam yang kerap kali demam, kejap demam. Jadi kerap kali demam juga merupakan salah satu tanda daripada ajal akan datang kepada seseorang tersebut. Baik, kemudian ada juga pendapat menyatakan bahawa An-Nazir bermakna matinya ahli keluarga, meninggalnya kaum kerabat, meninggalnya kekasih, meninggalnya saudara mara dan sebagainya. Itu juga dikatakan sebagai An-Nazir, pemberi peringatan. Yakni hal ini merupakan peringatan bagi sesiapa yang menyaksikannya bahawa dia juga akan mengalami peristiwa yang sama satu hari nanti, dalam hitungan hari, jam, detik dan sebagainya, bahawa kematian itu akan datang pada dia. Kemudian pendapat lain pula menyatakan bahawa An-Nazir, yang dimaksudkan dengan An-Nazir akmalul aqli. Dimaksud dengan An-Nazir ini akmalul aqli, makna sempurna akal. Sempurna akal. Yang boleh mengetahui hakikat sesuatu, yang boleh membezakan antara benda baik dan benda buruk. Orang yang berakal kan seharusnya beramal untuk akhiratnya, yang menyukai apa yang ada di sisi Tuhannya. Jadi akal yang sempurna itu juga bermaksud dengan An-Nazir, pemberi peringatan. Jadi apabila seorang itu telah akalnya sempurna, hebat akal dia, mindanya mempunyai tahap yang tinggi. Sebenarnya apabila seorang itu sampai pada satu tahap minda yang tinggi, yang hebat, itu merupakan salah satu daripada delegasi atau mesej yang malaikat maut hantar pada kita bahawa kamu akan datang kematian. Kematian akan datang pada kamu. Sama seperti contoh yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila turunnya ayat menyatakan bahawa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islami dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku redha nikmat aku kan terhadap kamu dan sebagainya. Jadi ini merupakan sebagai satu tanda bahawa kedatangan ajal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, seterusnya tuan. An-Nazir juga boleh bermakna inzar ataupun i'zar, yang maknanya memberi peringatan ataupun memberi alasan atau hujah. Adapun pemberian hujah yang terbesar bagi hukuman Allah Ta'ala kelak ialah diutusnya para nabi dan para rasul. Jadi apabila diutusnya para nabi dan para rasul, jadi manusia tidak lagi boleh mengelak untuk menyatakan bahawa kami tak tahu, kami tak pernah ada seorang pemberi peringatan pada kami, jadi macam mana engkau boleh mengazab kami ya Allah, sedangkan tidak ada benda. Sebenarnya pemberi peringatan telah ada, diutuskan para nabi dan para rasul. Baik, seterusnya tuan-tuan, dan selanjutnya uban dan lain-lain yang telah kami disebutkan. Dalam hal ini umur 60 tahun adalah merupakan pemberi hujah paling puncak. Kan, umur 60 tahun merupakan sebagai satu pemberi hujah, kan, pemberi peringatan yang paling tinggi. Kerana umur 60 tahun berarti telah dekat dengan medan kematian. Walaupun mungkin ada kalau manusia ini umurnya lebih pada 60 tahun, kan, 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya. Tapi sebenarnya umur itulah sepatutnya digunakan untuk banyak berzikir, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menampingkan diri kepada majlis ilmu dan sebagainya. Oleh sebab itu, sesungguhnya usia sekian adalah
usia untuk bertaubat pada Allah. Usia 60 tahun ni sebenarnya adalah usia untuk banyak bertaubat pada Allah. Usia untuk banyak khusyuk pada Allah. Dan usia untuk banyak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil menunggu datangnya ajal dan saat pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian usia sekalian harusnya manusia menyadari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberi hujah demi hujah. Bila umur dah semakin meningkat, usia dah semakin meningkat, sebenarnya itu merupakan petanda dan hujah, kan, nyata pada kita bahawa kematian itu semakin hampir kepada kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedatangan Nabi dan para Rasul yang kemudian uban, kan, ini merupakan salah satu tanda juga. Kesedaran seperti ini sebenarnya sudah harus dimulai sejak daripada umur 40 tahun. Bila umur dah 40 tahun, tuan-tuan, siapa yang umur dah 40 tahun maknanya sepatutnya dah ada banyak kesedaran lah. Untuk banyak membuat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok, yang mana besok kita semua akan hitung dan dihisap akan segala amalan dan juga apa-apa saja perkara yang kita lakukan ketika hidup dalam dunia ini. Baik, seterusnya tuan. Allah SWT menyebut dalam Quran, hatta iza bala ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Surah Al-Aqaf ayat 15, yang maksudnya sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya telah mencapai 40 tahun, lalu dia berdoa, ya Allah Tuhanku, tunjukkan aku untuk mensyukuri nikmatmu. Ya Allah Tuhanku, tunjukkan aku supaya aku ni banyak mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah, bila kita telah berusia 40 tahun ke atas. Jadi Allah SWT telah memberitahu kepada kita bahawa orang yang telah mencapai umur 40 tahun, sudah waktunya mencari betapa banyak nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Dan juga kepada kedua ibu bapa dia. Kemudian dia kena oleh itu, banyakkan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bersyukur ni bukan dalam konteks kita mendapat sesuatu kejayaan sahaja. Apa sahaja dalam setiap masa dan keadaan kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kesihatan, nikmat tubuh badan, kan, semuanya adalah nikmat Allah Taala ni. Jadi apabila sesuatu nikmat tu Allah Taala dah mula tarik pada kita, kan, mata yang semakin kabur, telinga yang kurang mendengar, ingatannya semakin kurang, cakap pun kadang tak berapa dengar, tak habis lah, istilah kita, tak habis lah bila orang dengar, tak cam lah, tak apa jelas lah apa yang tuan cakap, contoh kan. Jadi merupakan ialah salah satu daripada delegasi mesej yang malaikat maut hantar pada kita bahawa telah sampai taat ketikanya untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Malik rahimahullah pernah berkata, saya lihat para ilmu di negeri kita gemar mencari dunia. Mereka bergaul dengan masyarakat sehingga seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah mencapai usia 40 tahun, maka mereka mengasingkan diri pada masyarakat. Ada di kalangan Malaysia ni, di kalangan orang saleh, kan, bila sampai umur 40 tahun mereka mengasingkan daripada masyarakat dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian ada sebuah kisah, ada sebuah cerita tentang seorang alim yang gemar bersenang-lenang. Ada seorang alim ni, dia sukalah sonok-sonok, kan. Dia alim tapi suka sonok-sonok lah. Dengan mungkin disebabkan oleh kemewahan yang Allah Ta'ala kurniakan pada dia. Satu hari tu, ketika dia tengah sonok bersama dengan kawannya di bustanin, mana-mana taman. Dia ada taman yang indah lah yang dia buat. Hasil dia kemungkinan daripada kekayaan dia ada tu, dia buat satu taman. Jadi kat taman tu lah dia duduk sambil dia borak-borak dengan kawan dia. Kemudian ketika dia tengah borak-borak tadi, kan, tiba-tiba dia nampak seseorang di celah-celah pokok yang dalam taman. Dia nampak seorang celah pokok. Dan biasanya, kan, tidak ada seorang pun boleh masuk tamannya kecuali dengan izin dia.
Yang izin tu ke kawan dia. Tapi ada seorang lelaki yang masuk, yang menyelinap masuk di celah-celah pokok itu. Dan lelaki tu nampak. Kan? Nampak lelaki, orang kaya tu nampak. Atau orang soleh tadi nampak. Lelaki tersebut. Baik. Kemudian, lalu dia marah. Dan berkata, siapa yang mengizinkan engkau masuk? Dia panggil. Macam mana kau boleh masuk ni? Maka datanglah orang itu duduk di hadapan orang yang alim tadi, yang suka sonok-sonok itu, dan berkata, apa pendapat tuan tentang seorang yang punya hutang, tetapi dia beranggapan boleh saja dia tidak membayar je. Jadi, lelaki itu kata, apa anggapan tuan kalau seorang itu ada hutang, tetapi dia beranggapan tak perlu membayar hutang itu. Apalagi kalau hutang dia banyak dan sebagainya, sampai berpuluh ribu hutang dia pinjam dengan seseorang. Baik, kemudian apa jawapan daripada orang alim tadi? Hakim boleh memberi dia tempoh untuk dia menangguhkan bayar hutang. Jika hakim berpandangan itu adalah perkara yang baik, mungkin orang ni tak sanggup nak bayar hutang dan sebagainya, ataupun mungkin ada kesepitan hidupnya, maka hakim, kalau seandainya perkara ni bawa pada hakim lah dalam perbicaraan dan sebagainya, hakim akan tanya, kenapa kau tak bayar? Mungkin orang itu akan kata, saya tak mampu nak bayar. So, hakim biasanya akan beri tempoh lah kepada si pemiutang, orang yang berhutang, supaya dapat menjelaskan hutangnya dalam masa yang lagi lama lah, dan seterusnya. So, hakim, kemudian dia berkata, hakim telah memberinya tempoh, tapi tidak memberi manfaat, dan tidak menghentikannya pada sikap acuh tak acuh daripada membayar hutang. Maka jawapan orang alim tadi, dia harus dihukum lah. Dia harus dihukum kalau seandainya hakim dah bagi dia tempoh untuk bayar hutang, tapi dia tak bayar hutang juga. Oleh itu, maka kan hakim boleh mengenakan suatu hukuman yang berat lah kepada dia. Baik, seterusnya tuan-tuan, sesungguhnya hakim itu telah bersikap lembut terhadapnya. Bahkan telah memberinya tempoh lebih daripada 50 tahun. Kata si penanya untuk melanjutkan perbicaraan di depan orang alim tadi, yang suka sonok-sonok tadi lah. Maka akhirnya orang alim tu pun sedarlah. Dia sedar bahawa yang bertanya itu malaikat maut. Sebelum ni dia tak tahu yang bertanya itu malaikat maut. Tapi bila dah sebut perkataan 50 tahun, dia kata hakim dah bagi tempoh pada dia selama 50 tahun lebih untuk dia membayar hutang itu, tetapi dia masih tidak membayar hutang, kan? Maka kat situ, maka dia dah dapat tangkap bahawa yang bertanya itulah malaikat maut. Masya Allah. Baik, kemudian akhirnya si alim itu tundukkan kepala dan keringatnya bercucuran daripada wajahnya. Sementara itu orang yang bertanya tadi pergi meninggalkan dia. Kemudian dia tersedar daripada dia termenung, kan? Maka si alim tadi pun mencari-carilah mana orang yang bertanya tadi. Kemudian si alim tadi pergi pada pintu pertama dia kata, ada tak kamu benarkan seorang yang masuk tanpa dengan izin aku? Kau ada nampak tak seorang masuk? Maka penjaga pintu kata, tak ada seorang pun yang boleh masuk tanpa daripada izin aku, kata penjaga pintu. Maka akhirnya dia sedarlah, tak ada seorang pun masuk dan tidak juga ada yang keluar. Macam tu. Orang lagi tak? Baik. Kemudian apa kata si alim tadi kepada kawan-kawannya, pulanglah kamu. Mulai saat itu dia tak pernah menampakkan dirinya kecuali dalam pengajian ilmu, kan? Untuk mengajar, belajar dan sebagainya. Baik. Kemudian ada satu kisah lagi, terdapat beberapa kisah tersebut dalam cerita ini. Ada satu kisah Nabi Ibrahim. Ada kisah Nabi Ibrahim AS
ketika dia korban, dia pulang daripada mengorbankan, ketika pulang daripada mengorbankan anaknya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Siti Sarah melihat pada janggut Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada janggut yang telah berwarna putih. Ada sehelai janggut berwarna putih. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengorbankan anaknya peristiwa korban Nabi Ismail alaihissalam, maka dia pulang ke rumah. Bila sampai ke rumah, maka isterinya Sarah melihat ada sehelai rambut berwarna putih kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Janggut dia warna putih. Maka Ibrahim merupakan orang yang pertama beruban di muka bumi. Ibrahim merupakan orang pertama beruban di muka bumi. Maka Sarah seolah-olah tidak mempercayai perkara yang berlaku ini. Lalu dia perhatikan janggut si suami dia ataupun rambut si suami dia. Kemudian Ibrahim memperhatikan rambut itu dan merasa tertarik kepadanya. Sebaliknya, Siti Sarah tak suka pula. Siti Sarah tak suka yang janggut Nabi Ibrahim ni berwarna putih. Sedangkan Nabi Ibrahim suka dengan berwarna putih tadi. Baik, kemudian lalu Siti Sarah minta supaya janggut warna putih itu supaya dihilangkan. Dia meminta Ibrahim menghilangkannya, tetapi Nabi Ibrahim tak mahu. Maka datanglah malaikat maut seraya berkata, Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya Ibrahim. Nama beliau yang asal ialah Ibram, tetapi malaikat maut menambahkannya dengan huruf H di ujung dia. Jadi huruf H dalam bahasa Suryani bererti ungkapan kepada penghormatan dan juga kemuliaan. Oleh kerana itu, Ibrahim senang dipanggil dengan nama tersebut. Dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhanku dan Tuhan segala sesuatu. Kemudian malaikat baru menjelaskan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar telah menjadikan kamu orang yang terhormat di kalangan penghuni langit dan juga penghuni bumi. Dia memberimu tanda kehormatan dan keagungan kepada namamu dan juga fizikal kamu. Baik, adapun namamu, kamu dipanggil Ibrahim, baik di langit ataupun di bumi. Sedangkan pada fizikal kamu, Allah Ta'ala menjadikan keagungan dan cahaya kepada rambutmu ataupun janggutmu. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan sebenarnya nur ataupun cahaya kepada janggut ataupun rambut Nabi Ibrahim salam dengan memberikan ubat kepadanya. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan kepada Sarah apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Jadi malaikat ni ceritalah kepada Ibrahim bahawa engkau Ibrahim nama kau terkenal sama ada langit dan juga ke bumi. Dan engkau ni orang hebat. Dan mereka memanggil kamu dengan Ibrahim. Asal namanya Ibram. Maka ditambah dengan huruf H gulung tu, Ibrahim. Jadi untuk menyatakan pada kemuliaan dan keagungan kepada nama Ibrahim dan juga tubuh badan Nabi Ibrahim AS. Baik, kemudian Nabi Ibrahim menceritakan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Siti Sarah. Inilah yang kamu benci, justru sebenarnya merupakan cahaya dan tanda keagungan daripada Allah Ta'ala. Walaupun kau benci, wahai Sarah, tapi inilah merupakan keagungan dan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan pada aku. Maka kata Siti Sarah, adakah Siti Sarah menyukai dengan apa dikatakan oleh Ibrahim atau malaikat tadi? Maka Siti Sarah kata, aku tetap juga tak suka. Aku tetap juga tak suka dengan uban ataupun janggut kan yang berwarna putih yang ada pada kamu. Maka kata Ibrahim, aku suka. Kalau kau tak suka, tak apalah, tapi aku tetap suka. Kata Ibrahim, bahkan kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku cahaya dan keagungan. Maka keesokan harian janggut Nabi Ibrahim AS menjadi putih kesemuanya.
mulai pada selepas tu besok tu janggut dia putih, rambut dia putih semualah. Inilah kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim AS. Dalam asar, Nabi ada menyatakan bahawa barang siapa beruban sehelai dalam Islam, maka uban itu menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Ini hadis ini merupakan hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Al-Jami' dan Sahih As-Sahihah. Menyatakan bahawa jadi merupakan hadis sahih. Barang siapa uban sehelai dalam Islam, maka uban itu menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Kemudian ada satu juga pendapatnya lemah lah. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala malu untuk mengazab orang-orang yang beruban. Ini kata-kata ini tak kuatlah, lemah. Tapi yang tadi adalah satu kata-kata yang kuat daripada asar, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebenarnya ada lagi kisah-kisah lainan berkenaan uban ni. Jadi nampaknya sampai situ sajalah orang kata kita punya perbincangan ini, perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan pada pagi ini sikit sebanyak dapat beri peringatan kepada kita yang telah berusia ini dah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau dah 40 tahun Allah Ta'ala beri peringatan yang kuat, apalagi kalau umur 50 tahun, umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan sebagainya. Sepatutnya orang yang umur 80 tahun ni kata stop dah. Kalau macam nak politik dia tak payah lagi lah nak politik kan. Umur dah 80 tahun, rehat je lah. Bagilah orang muda yang ideanya yang lagi bernas, idea yang lagi kuat dan sebagainya. Bagilah mereka untuk menguruskan negara kita ini, dan Allah SWT memelihara kita semua dalam keadaan keselamatan yang baik, kesihatan tubuh badan dan sebagainya, dan berikan kita ekonomi yang hebat insya-Allah. Sampai itu, banyakkanlah bagi umur yang 40 tahun, 50 tahun ni melazimkan diri dengan mendampingi pengajian ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim, kan? Majlis-majlis tazkirah ilmu dan sebagainya, halkah-halkah pengajian dan sebagainya. Inilah masa yang paling sesuai sebenarnya untuk menampilkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya satu hari nanti kalau kita meninggal pun dalam keadaan kita melazimi perkara-perkara tersebut, dan kita dapat masa itulah kita menampilkan diri di masjid, surah sebagainya, dan kesudahan kita kesudahan yang baik insya-Allah, itu yang kita harapkan. Jadi itu sajalah perkongsian yang saya dapat berikan pada pagi ini, dan Allah Subhanahu Taala kan memelihara diri kita pada segala bahaya dan juga segala musibah insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.